أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur itu, bukan saja nikmat-nikmat yang sedia ada itu dikekalkan oleh Allah, tetapi juga ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi huraian kalam hikmat Al-Syeikh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu, untuk kita teliti ajaran-ajaran tasawuf, tentang ajaran tasawuf, nasihat dan pedoman-pedoman kesufian yang cuba disampaikan oleh Syekh Ibn Atha kepada kita semua menerusi kalam hikmat yang beliau susun di dalam kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Kalam hikmat yang ingin disambung huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-51, di mana Syekh Ibn Atha berkata, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimar raha yasiru walladhi irtahala ilaihi wa irtahala anhu, walakin irhal minal akwani ilal mukawwini wa inna ila rabbikal muntaha. Maksud kata-kata hikmat Syekh Ibn Atha ini, jangan berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Yang ini kita berpindah, kita berubah, tapi perubahan kita rupa-rupanya tidak ada peningkatan daripada alam ke alam, daripada dunia kepada dunia juga.
berarti sama dengan himar, yakni keldai yang berputar di sekitar penggilingan. Yakni seperti, diumpamakan seperti keldai yang digunakan oleh orang Arab untuk mengisar alat menggiling tepung-tepung, gandum dan sebagainya. Mereka ni menggunakan keldai, jadi keldai itu akan berpusing, maka mesin tu ataupun alat penggilingan tu akan berpusing. Maka dia akan menjadikan tepung-tepung tu dapat dihancurkan dan sebagainya lah. Itu cara orang Arab zaman dulu, mereka nak proses tepung gandum, dan sebagainya lah. Mereka guna alat penggilingan. Jadi kenderaan yang digunakan adalah keldai. Jadi keldai ni berjalan, tapi dia pusing pada tempat yang sama. Dia pusing akhir kali balik situ pula. Dia pergi. Jadi Syekh Ibn Atta membuat bandingan orang yang berjalan daripada dunia ke dunia seperti itu. Tidak ada kemajuan, tidak ada peningkatan. Baik. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Atta ini, supaya kita ni sentiasa berubah menjadi lebih baik, sentiasa meningkat kepada tingkatan yang lebih mulia. Itulah yang sepatutnya. Itulah yang dikatakan perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi ada menyebut kecelakaanlah bagi orang yang hari ini dengan yang sebelum ni dengan hari ni dia sama, tak ada perubahan, tak ada peningkatan. Itu satu kerugian. Jadi dalam nak menjelaskan perkara ni, perkara yang sebenarnya yang nak dijelaskan oleh Syekh Ibn Atta, supaya kita ni sentiasa berubah lah. Dan perubahan itu kepada yang lebih baik, meningkat kepada yang lebih baik. Maka perubahan itu, itulah sebenarnya yang dinamakan tarekat. Yang dikatakan tarekat ni perjalanan, perubahan diri kita. Adapun wirid-wirid yang diamalkan, itu adalah alat untuk supaya berlakunya perubahan ini. Jadi kita dengar ada nama-nama tarekat yang sudah masyhur lah dalam dunia Islam. Nama yang bermacam-macam. Ada yang bernama An-Naqsyabandiyah, nisbah kepada imam, tokoh besar yang mendisiplinkan amalan tu. Syekh Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband. Ada yang dinamakan Asy-Syadziliyah, nisbah kepada tokoh besar dia tu, Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, yang mendirikan madrasah tu, yang menyusun disiplin ilmu tu, kaedah amalan tu. Ada yang bernama Syattariyah, nisbah kepada tokoh-tokoh dia. Al-Qadiriyah, nisbah kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi kita dengar hari ini dalam dunia Islam sangat banyak nama-nama tarekat. Sebenarnya nama yang banyak tu merujuk pada perkara yang sama. Cuma dinamakan kepada dengan nama-nama tertentu tu kerana nisbah kepada guru dia tu. Sedangkan apa yang mereka ajar, apa yang mereka amalkan mempunyai persamaan yang sangat banyak. Sebagaimana kita dengar dalam ilmu fiqh adanya mazhab-mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Nama-nama itu sekalipun nampak lain dari segi nama-nama berbeza. Semua itu adalah merujuk kepada tokoh-tokoh besar dia. Tetapi hakikat sebenarnya antara mazhab-mazhab tu mempunyai persamaan yang sangat banyak. Perbezaan yang ada itu hanyalah perkara-perkara kecil saja, masalah furu', masalah-masalah yang tidak ada nas yang sahih dan soreh tentang perkara itu. Maka timbullah khilaf-khilaf. Jadi kedudukan khilaf itu perkara yang tidak disepakati kerana tidak ada dalil yang sahih kemudian jelas terang menyebut tentang perkara itu. Maka berlakulah ikhtilaf ulama dengan sebab-sebab yang berbagai-bagai lah. Adapun perkara yang sudah jelas, dalil yang terang dan nyata, tidak ada khilaf di antara mereka.
Semayang zuhur 4 rakaat, demikianlah dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, 4 rakaat belaka. Semayang subuh 4 rakaat, 2 rakaat, Syafi'i pun macam tu, Hambali pun macam tu, Maliki pun macam tu, dan mazhab-mazhab lain. Cuma timbul khilaf sikit, dalam solat subuh ada kunut. Itu sebabkan kena ada dalil-dalil yang berbagai-bagai. Bila ada dalil yang berbagai-bagai ini, maka di situlah medan ulama membahaskannya. Maka timbullah perbezaan pandangan yang menimbulkan kelainan sikit-sikit dalam mazhab-mazhab tu. Tapi semayang 4 rakaat zuhur, cara mereka rokok, cara mereka sujud itu adalah perkara yang standard sama. Kalau itu yang kita dapati dalam ilmu fiqh, maka demikianlah kita temui perkara yang lebih kurang itu dalam ilmu tasawuf. Adanya tarekat-tarekat tasawuf ni, nama-nama yang berbeza tu adalah nama nisbah kepada imam-imam besar mereka tu. Tokoh yang disandarkan ajaran tu, yang mendisiplinkan ilmu dia tu, amalan dia tu. Tapi kalau kita tengok, perhatikan, banyak persamaan-persamaan antara amalan-amalan tu. Kelainan hanya pada masalah-masalah yang dianggap sebagai ikhtilaf di antara mereka tu dalam perkara-perkara tertentu. Sebagai contoh, orang-orang yang nak mengamalkan tarekat mana-mana pun, kewajipan agama tetap dia kena laksanakan. Tak ada mana-mana tarekat dalam Islam antara perkaranya tidak perlu sembahyang fardu ataupun tidak perlu mengamalkan fardu-fardu yang lain. Tak ada. Kerana mereka sudah menetapkan mana-mana tarekat pun kewajipan agama tetap asah kena buat. Contoh yang mudah lah. Kemudian perbezaan mereka pula timbul. Mereka menetapkan salah satu amalan penting untuk menyucikan jiwa manusia ni, membersihkan dia dan meningkatkan dia kepada yang lebih baik. Maka salah satu amalan paling penting untuk tujuan tu adalah zikir. Jadi tinggal lagi mereka sepakat dalam perkara itu. Bezanya cara pengamalan. Ada yang menumpukan amalan tu pada waktu pagi dan petang, ada dalil dia. Ada yang menganjurkan zikir ini diamalkan selepas setiap kali lepas sembahyang, ada dalil dia. Ada yang menganjurkan amalannya itu pada waktu-waktu yang tertentu pula, ada dalil dia. Situ berlaku medan khilaf di antara ulama. Jadi perlu kita faham. Jadi sekarang saya nak beritahu bahawa apa yang nak disampaikan oleh Syekh Ibn Atta ini adalah anjuran supaya kita berusaha untuk sentiasa berubah menjadi yang lebih baik, kepada yang lebih baik. Perubahan ini sama ada melibatkan amalan kita ataupun melibatkan ehwal qalbu kita. Amalan dari segi mana? Amalan-amalan yang kita buat, kalau dulu kita semayang hak fardu saja, sekarang kita tambah hak sunat-sunat sikit, berlaku peningkatan. Kalau dulu kita keluar zakat saja, hak wajib saja, sekarang kita mula tambah dengan sedekah-sedekah juga. Kalau dulu kita tak banyak melakukan kebaikan kepada, kita hanya jaga kita saja, kemudian sekarang menjadi lebih baik, kita pun jaga hak orang juga, jaga jiran-jiran lagi dan sebagainya. Itu perubahan dari segi amalan, tindakan. Berlaku perubahan kepada yang lebih baik. Demikian juga perubahan ini berlaku dari segi kalbu, jiwa, rohani. Iaitu peningkatan yang berlaku dari segi khusyuk. Daripada tidak khusyuk langsung, tiba-tiba separuh boleh khusyuk. Sebelum tu boleh katakan tak ada khusyuk, tak ada langsung. Boleh katakan semayang tu kita sedikit faham lah. Kalau kita semayang kok, ada kata kok memang badan je lah, tubuh kita tak tahu apa mana lah. Sikit-sikit je orang mari ingat. Kemudian ditingkatkan sehingga jadi separuh, ingat kuat, banyak sebagai tubuh, meningkat ingatan kita tu, khusyuk kita. Sehingga akhir sekali khusyuk tu lebih kuat daripada tidak khusyuknya. Itu peningkatan. Kemudian dari segi sikap dan perangai kita, sifat-sifat yang buruk tu terbuang, maka bertukar sikit-sikit menjadi yang lebih baik. Semua itu adalah perubahan. Dan itulah sebenarnya tarekat.
perubahan-perubahan. Sama ada perubahan kelakuan jiwa kita ataupun perubahan amalan perbuatan kita. Perubahan-perubahan itu, itulah tarekat dan itulah yang dianjurkan dalam tasawuf. Supaya kita belajar, cari jalan supaya berlaku perubahan itu. Jangan sampai kita ni daripada muda sampai ketua, khusyuk kita tak pernah berubah. Bahkan menjadi semakin teruk. Jangan sampai begitu. Ikhlas kalbu kita, di hati kita tu, sejak daripada muda, kecil sampai ketua, sentiasa terganggu dengan riak dan sebagainya. Dah ubah-ubah sampai ketua, jangan sampai seperti itu. Kena ubah yang tu. Kena belajar ilmunya, belajar amalannya untuk menukar itu. Maka perubahan itu dinamakan tariqah, tarekat. Dan amalan-amalan yang wirid-wirid yang diajar oleh guru itu adalah tujuan untuk tujuan itu. Itu hak yang asal yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atta, supaya kita sentiasa berubah. Sebab apa? Sebab kita ni nak tak nak tetap akan balik kepada Allah. Nak tak nak. Sama ada kita merancang ke, tak merancang ke, kita percaya ke, tak percaya ke, kita bersedia ke, tak bersedia ke, kita tetap akan balik ke dia. Jadi balik kita kepada Allah Ta'ala ni ada dua jenis, dua macam. Satu balik dengan sengsara, na'udzubillah. Balik juga, tapi balik dengan menderita, balik dengan sengsara. Yang kedua balik dengan bahagia, balik dengan kenikmatan, balik dengan kesenangan. Jadi macam mana kita boleh jadi dua balik ni? Balik sengsara, balik dengan bahagia ni. Maka sesiapa yang balik kepada Allah Ta'ala di dunia ini dulu, sebelum dia kena balik tu, dia akan balik dengan bahagia. Tak, dunia ni dia balik dulu. Balik di dunia inilah artinya perubahan-perubahan tadi tu. Daripada tidak ingat kepada Allah menjadi ingat. Daripada lemah keyakinan menjadi kuat keyakinan kepada Allah. Itu makna kembali kepada Allah, balik kepada Allah. Jadi yang akan balik kepada Allah dengan bahagia ni, orang yang menempuh proses ni di dunia ini. Dia balik dulu di dunia ini kepada Allah dengan makna tadi. Maka dia akan balik di akhirat nanti itu dalam keadaan bahagia. Tapi kalau dia tak balik di dunia ini dulu, bahkan semakin jauh dia daripada Allah, semakin lupa hati kepada Allah, semakin merosok keadaan amalan dia, kelakuan dia, sifat dan perangai dia, semakin jauh, maka baliknya itu sudah tentu dengan kecelakaan. Balik dengan penderitaan. Itulah yang Allah Ta'ala firman, yaitu illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dalam keadaan qalbin salim. Hati yang salim ni, hati yang bersih. Dengan hati yang sudah dekat dengan dia dah. Hati yang balik ke dia dah, dekat dengan dia. Inilah yang akan balik dalam keadaan penuh kerahmatan, penuh kenikmatan. Dan firman ada dalam ayat yang lain Allah berfirman merujuk kepada hati yang balik di dunia ni dulu, maka di akhirat dia akan balik dengan bahagia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Seruan ayat ini kepada jiwa yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Apa maksud jiwa yang tenang, yang tenteram? Jiwa yang sudah dekat dengan kepada penciptanya, balik ke dia, bersih keadaannya tu di dunia ini. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah kepada Tuhanmu di akhirat nanti. Yang ini balik hak sebenar dia tu dalam keadaan radiyatan mardiyah. Orang tu sendiri balik dalam keadaan senang hati, suka hati, gembira, bahagia, dan Tuhan pun redha ke dia. Inilah balik yang kita haraplah. Mudah-mudahan kita semua akan balik dengan gaya ini. Jadi perhatikan ayat itu. Seruan Allah itu kepada nafsu yang mutmainnah, jiwa yang dibersihkan, yakni jiwa yang dikembalikan kepada naluri asal dia itu, iaitu mengenal penciptanya, dekat dengan penciptanya, yakin dengan kepada penciptanya. Mutmainnah, tenang, bersih. Inilah yang diseru. Irji'i, baliklah. Kembalilah ila rabbiki radiyatan, dalam keadaan redha mardiyah. Jadi
Syekh bin Atta ingin menasihati kita semua, ingin berkongsi nasihat sebenarnya. Ahli tasawuf ni sebenarnya bila mereka menasihat orang pertama yang dituju diri dia sendiri. Ni panggil ahli tasawuf. Ahli sufi zaman dulu tu, kalau nasihat, orang pertama yang menjadi target dia, tuan tu sendiri, dia sendiri. Lepas tu barulah dia kongsi dengan orang lain, ajak orang lain sekali. Agak berbeza dengan kita. Goliknya kita ni bila nasihat orang kita akan lupa diri kita lah. Goliknya kita macam tapi golongan-golongan awliya salihin dulu, mereka tuju kepada diri mereka dulu sendiri. Lepas tu barulah kongsi dengan orang lain pula. Jadi Syekh bin Atta ni menganjurkan kita supaya melakukan proses ni balik pada dia. Cuma dia memperingatkan kita, berlaku kadang-kadang perkara yang kadang-kadang di luar jangka, iaitu orang yang dia sangka dia balik, rupanya dia pusing rompaut saja. Dia rasa dia sedang berjalan, dia sedang menuju, tapi rupanya tidak kepada destinasi yang nak dicapai itu. Dia hanya putar alam saja, diputar sekali balik ke tempat yang sama. Maka ini sangat merugikan dan tidak mencapai maksud. Baik, kalau begitu, perjalanan yang bagaimana yang seperti yang nak disebut oleh Syekh bin Atta ni. Sehingga Syekh bin Atta kata, jangan berpindah dari satu alam ke alam yang lain, berarti sama dengan himar. Disamakan oleh Syekh bin Atta seperti himar yang digunakan oleh orang Arab tu untuk menggerakkan alat pengisar dia tu. Yang mana perjalanan dia tu berjalan, tapi dia tak pergi ke tempat yang lebih jauh. Dengan arti tidak meningkat kepada keadaan yang lebih baik, tidak. Tapi dia berjalan dan kadang berpusing. Akhir sekali balik ke tempat dia mula situ tu. Maksudnya tidak ada peningkatan apa-apa. Dalam keadaan berlaku gerakan, berlaku perubahan. Bukan tidak berlaku. Tetapi rupa-rupanya dari segi jarak balik ke tempat yang sama. Dan perjalanan seperti ini, Syekh bin Atta memperingatkan kita jangan sampai perjalanan kita jadi macam tu. Baik. Ia berjalan menuju ke tempat tujuan. Memang dia berjalan tu nak tuju ke suatu tempat lah. Tiba-tiba itu pula tempat yang ia mula-mula berjalan. Perjalanan himar ni yang digunakan untuk menggerakkan mesin penggiling ni, dia memang menuju, tapi akhir sekali sampai ke mana? Sampai ke tempat dia mula. Arti perjalanan dia itu tidak membawa dia kepada sesuatu yang lebih maju, tidak. Hanya putar, pusing, tempat yang sama. Tetapi kata Syekh bin Atta, hendaklah engkau pergi dari semua alam. Yakni perjalanan yang sebaik, yang sebetulnya. Yakni berjalan meninggalkan semua alam ni menuju kepada pencipta alam. Yakni menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni perjalanan, jangan sampai perjalanan kita ni daripada alam, daripada dunia ke dunia juga. Tetapi yang sepatutnya adalah perjalanan kita itu daripada dunia kepada Allah. Dan macam mana kita nak nampak tu? Nak faham? Perjalanan daripada dunia ke dunia, kemudian perjalanan daripada dunia kepada Allah tu. Macam mana? Tengok. Kalau kita amat-amati, kalau kita cermati sikit, kita akan nampaklah perbezaan. Kemudian kata beliau lagi, katanya sesungguhnya kepada Tuhanmu puncak segala tujuan. Yang ni segala tujuan akhir itu semuanya akan balik kepada Allah. Tempat manusia bergantung dunia ni sampai bila-bila pun tetap kepada Allah, tidak kepada yang lain. Wa anna ila rabbikal muntaha. Yang ni kepada Tuhanmu, kepada Allah lah kesudahan segala perkara. Di ke mana-mana pun akhir kali balik situ. Hakikat mana-mana pun, apa hal pun akhir sekali tetap balik situ juga. Dalam urusan yang berbagai-bagai, tengok ni kira akhir sekali kesudahan dia tak ada lagi. Ke mana-mana pun tetap, susah ke senang ke mana-mana pun, masalah ke apa ke, akhir sekali tak ada tepat. Sudahannya balik situ juga. Akan kembali kepada punca asal, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.
Kalau begitu, apa yang dimaksudkan dengan berpindah daripada dunia ke dunia? Baik, berpindah daripada dunia ke dunia ni, dia mengandungi makna yang sangat luas lah. Dan boleh kita akan lebih faham perkara ni kalau kita tengok beberapa contoh. Baik, balik daripada dunia ke dunia, salah satu bentuknya iaitu orang yang melakukan kebaikan. Dia lakukan kebaikan, tetapi niat dia di sebalik kebaikan tu rupa-rupanya tidak tulus ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuknya bermacam-macam. Dia buat ibadah. Sebelum ni dia tak buat ibadah. Dia buat yang fardu sajalah, yang wajib. Sunat-sunat dia tak buat. Sekarang dia mula melaksanakan ibadah yang fardu, yang sunat. Tetapi ibadah dia itu tidak mengarah kepada mencari redha Allah. Ibadahnya itu berat sekali. Tujuannya supaya orang panggil dia, orang kenal dia sebagai ahli ibadah. Jadi dia buat ibadah-ibadah ni, maka gerak hati dia tu yang melandasi amalan dia tu supaya orang satu hari orang akan panggil dia inilah ahli ibadah. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Syekh Ibn Atta, berjalan daripada dunia ke dunia juga. Sebelum tu dia dah buat ibadah, ataupun dia buat yang fardu saja, yang sunat tak buat. Sekarang dia mula memberikan tumpuan masa dia. Dia mula buat yang sunat-sunat ditambah. Berubahlah. Sebelum ni masa tu diisi dengan benda lain, diisi dengan tak kira lah main dang ke, duduk kedai kopi ke apa ke, ataupun dia habis masa dia buat fardu, dia buat lah. Sunat-sunat ni dia buat. Jadi sekarang dia sudah bertukar, ditinggalkan ada kebiasaan dia tidak bermanfaat tu, dia mula buat ibadah-ibadah yang sunat. Baik, sekarang ni sudah berlaku perubahan. Nampak dari segi zahirnya sudah ada makna berubah daripada dunia kepada akhirat. Maksudnya sebelum tu tak buat ibadah tu, sekarang dia mula buat. Tetapi kalau dia tak berhati-hati, perkara ni akan jadi terbalik. Dari segi zahirnya nampak berubah daripada dunia kepada akhirat lah, tapi rupa-rupanya hakikat sebenar daripada dunia ke dunia juga. Macam mana tu? Maka tadilah, bila niat, konsep dan tujuannya itu tidak dibetulkan seluruh-seluruhnya. Bila dia buat ibadah-ibadah tadi tu, maka dia yang mendorong dia melakukan ibadah-ibadah tambahan tadi tu yang sebelum tu dia tak buat adalah supaya dia dilihat, diketahui oleh orang, lalu dia terkena dengan ibadah tu dan orang panggil dia ahli ibadah. Maka perjalanan dia sudah jadi daripada dunia ke dunia juga. Inilah yang Syekh Ibn Atta memperingatkan kita. Seorang yang sebelum ni dia ahli dunia. Ahli dunia dengan erti orang yang mabuk dunia lah. Saya beri contoh. Orang yang mabuk dunia ni, contohnya kegilaan dia tu untuk mengumpulkan dunia. Dia kumpulkan dunia ni untuk tujuan kemewahan dan kemegahan lah. Sebab itu tidak semua orang yang kaya itu boleh kita sebut ahli dunia, tidak semua. Kena tengok keadaan. Ini saya beri contoh orang yang ahli dunia sungguh. Maksudnya kehidupan dia tak ada benda lain kecuali mengumpulkan duniawi. Yang mana tujuan dia tu tujuan untuk untuk mendapat kemewahan, kemudian mendapat kemegahan dengan kekayaan yang dia ada tu. Jadi sesiapa yang mengumpulkan dunia dengan tujuan ni memang dia ahli dunia. Saya sebut tadi tu sebab tidak semestinya orang yang memiliki itu dia kita boleh kata dia ahli dunia. Kena tengok apa tujuan dia. Jadi contoh yang saya beri sini ni contoh yang memang ahli dunia sungguh. Orang yang mengumpul dunia, tujuan dia tujuan untuk kemegahan, kemewahan dan seumpamanya. Dan siapa saja yang mengumpul kekayaan tujuan ni, dia ahli dunia lah. Kehidupan dia tak ada benda lain untuk mengumpulkan ini dan memang untuk tujuan keduniaan. Supaya mewah, supaya megah, supaya dia boleh bermegah-megah dengannya. Supaya orang kenal dia sebagai orang hartawan, orang kaya dan sebagainya. Dan dia bermewah dengannya dan sebagainya.
Jadi dia kumpulkan untuk tujuan-tujuan nafsu dia ni. Maka inilah ahli dunia. Sekarang mungkin orang ini dia berubah. Kalau selama ni siang malam kerja dia tak ada benda lain kecuali mengumpulkan kekayaan untuk tujuan-tujuan keduniaan tadi tu, kemegahan dan kemewahan tadi tu. Sekarang mungkin dia dapat kesedaran sikit, maka dia berubah, dia buang, dia tinggalkan, sehingga dia hidup dengan kehidupan yang agak sederhana. Tak ada lagi dah hak jenis gila-gila siang dan malam mengumpulkan duniawi untuk tujuan-tujuan tadi tu. Dia mula sudah dibuang tabiat perangai gila-gila mengumpulkan duniawi tadi tu, dan mula menumpukan perhatian kepada ilmu dan ibadah dan sebagainya. Baik, dari segi ini kita akan nampaklah berubah daripada dunia ke akhirat. Sebelum ni memang dunia sungguh tak ada kerja lain siang malam untuk mengumpulkan kekayaan, untuk kemewahan dan juga untuk kesombongan dia, untuk kemegahan dia dan sebagainya. Sekarang ditinggalkan itu. Jadi zahirnya nampak sudah berlaku perubahan daripada dunia ke akhirat. Disebabkan kerana dia menumpukan perhatian kepada perkara mengumpulkan duniawi ni, maka banyaklah kewajipan agama terabai. Kewajipan-kewajipan sembahyang hak asas pun kadang-kadang terlepas. Kadang-kadang dang, kadang-kadang dok, kadang-kadang terlepas. Apatah lagi sunat-sunat. Sekarang dia tinggalkan kesibukan tadi tu. Kesibukan keduniaan dia tu, dia mula melaksanakan tuntutan agamanya. Kewajipan agamanya mula dilaksanakan. Bahkan ditambah lagi dengan amalan-amalan lain. Jadi sekarang kalau kita tengok dari segi zahirnya tu sudah ada perubahan. Perubahan daripada dunia ke akhirat. Tetapi kadang-kadang berlaku sebaliknya. Kadang-kadang boleh berlaku sebaliknya. Apabila dia buat macam ni, dia pun mula hidup keadaan zuhud. Sekadar apa yang ada saja. Sebelum ni dia dah lagi dengan benda-benda tadi tu, sekarang tak lagi dah hidup dengan sekadar-kadarnya. Apa yang kita sebut sebagai zuhud lah hari ni. Kadar-kadar pandang je menurut ke atas keperluan saja semata-mata. Jadi dia berubah keadaan tadi tu. Tengok apa tujuannya. Sekiranya tujuannya itu supaya dia satu hari orang kenal sebagai inilah orang yang zuhud, orang yang taat, orang yang zuhud. Jadi dia menukar watak tadi tu dengan harapan ataupun dengan dasar dia tu, niat dia supaya dia menjadi orang yang zuhud dan dikenali sebagai ahli zuhud. Maka kata Syekh Ibn Atta, perjalanan dia sekalipun zahirnya nampak berpindah daripada dunia ke akhirat, tapi hakikatnya tetap daripada dunia ke dunia juga. Itu maksud Syekh Ibn Atta. Jadi perjalanan seperti ini tidak mencapai maksud tadi tu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah tadi. Tak sampai maksud. Tidak akan sampai ke situ. Maka demikianlah perkara-perkara lain lagi yang dibuat oleh manusia ni, yang orang Islam buat ni, yang mana landasan dia, dasar dia, tujuan dia lakukan semua ni untuk tujuan-tujuan yang bukan untuk tulus, untuk dia dekat dengan Allah Ta'ala, bukan tujuan tulus dia untuk dia memperoleh redha Allah Ta'ala, bukan tujuan. Sekalipun zahirnya nampak berubah daripada keduniaan kepada keakhiratan, tapi hakikatnya tetap sama, iaitu daripada dunia ke dunia juga. Itu dia. Jadi itulah yang diperingatkan oleh Syekh Ibn Atta. Yang kadang-kadang mungkin kalau kita tak dengar nasihat Syekh Ibn Atta ni, kita tak perasan. Kita tak perasan. Kita rasa ada keinginan baik kita tu nak melakukan perubahan, dan kita lakukan perubahan. Nampaklah berubah kita ni. Daripada sembahyang sunat jadi sembahyang sunat, daripada tidak berzikir jadi berzikir, daripada tidak bersedekah menjadi bersedekah. Tapi rupa-rupanya kalau kita tak berhati molek-molek, kadang-kadang kita terperangkap dengan apa yang disebut oleh Syekh Ibn Atta, iaitu daripada dunia ke dunia juga. Bila berlaku? Bila kiblat hati kita tu tidak lurus menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tasawuf menganjurkan kita supaya melakukan perubahan. Bukan saja perubahan itu perubahan yang boleh kita tengok, tetapi biarlah perubahan yang betul-betul berubah. Berubah macam mana? Daripada dunia kepada akhirat, daripada alam, daripada makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dianjurkan oleh Syekh Ibn Atta.
Baik, jangan berpindah dari syirik yang samar. Antara tafsiran-tafsiran untuk menjelaskan kalam hikmat ini, dikatakan di sini, jangan berpindah daripada syirik yang sama. Syirik yang sama ni macam mana? Amal kebaikan yang dinodai oleh riya, sum'ah, mengharap pujian orang, tidak dianggap oleh syariat atau tidak diterima oleh Allah. Mana-mana kebaikan, mana-mana ibadah, mana-mana amalan soleh yang ada tujuan-tujuan riya, sum'ah, semua ini tidak dikira ibadah sekalipun dalam bentuk ibadah, berupa ibadah. Rupanya ibadah, tapi tidak dikira ibadah. Sekiranya amalan ini dia didasari oleh riya dan sum'ah. Baik. Apa arti sum'ah? Sum'ah ni kita berasa suka nak dengar kalau ada orang cakap tentang kebaikan kita tu. Panggil sum'ah. Kita suka kalau kebaikan kita tu menjadi percakapan orang, menjadi bualan orang. Itu sum'ah nama dia. Riya ni, kita suka perbuatan kita tu dilihat oleh orang. Kita nak, kita buat ni supaya amalan kebaikan kita tu orang tengok. Bila orang tengok kebaikan kita ni, maka kita ada kedudukan lah pada pandangan dia. Kalau contohnya kita ni orang yang banyak buat ibadah, maka orang yang tengok kita ni banyak buat ibadah ni, yang tahu kita buat ibadah, dia akan pandang kita ni sebagai orang baik lah. Berarti kita ni ada kedudukan dalam hati dia tu. Jadi tujuan kita memperlihatkan amalan kita ni supaya orang tengok dan kita ada kedudukan pada pandangan orang tu. Itu riya. Sekalipun tak ada seorang tengok, ataupun orang tengok, orang jebeh kita. Kita buat amalan supaya orang tengok, orang puji, rupa-rupanya orang jeling lebih kurang je kita. Sekalipun orang tak puji kita, tak sanjung kita, tapi niat kita supaya dilihat orang dan dipuji, tetap bernama niat, riya. Sekalipun orang cela kita. Jadi ukuran riya ni atas diri kita. Sekiranya kita buat amalan tu, memang kita ada niat tu. Niat orang tengok dan orang sanjung, orang puji kita atas perbuatan kita tu. Sekalipun tak ada seorang pun tengok, tetap dinamakan riya. Ataupun orang tengok kita bukan dia puji, dia cela pula, tetap dinamakan riya. Adapun orang yang buat amal soleh, dia buat kebaikan, dia melakukan amalan-amalan yang baik dan sebagainya, hasanah dan sebagainya, dia tak ada tujuan. Tak ada tujuan untuk orang tengok dia dan orang sanjung, orang puji. Tak ada tujuan tu. Tapi tiba-tiba orang tengok. Jadi orang tengok ke ada orang tengok, tetap amalan itu dikira ikhlas. Sekalipun ada orang tengok. Jadi masalah riya ni bukan atas orang tengok, tak tengok. Atas niat kita tu nak orang tengok ke tak. Jadi kalau kita melakukan amalan bukan tujuan untuk dia orang tengok, tapi kebetulan ada orang tengok, dia tetap ikhlas, dia bukan riya. Ataupun bukan sekadar tu orang tengok, orang puji pula, orang sanjung pula, dia tetap ikhlas. Dia tetap ikhlas dan bukan riya. Sebab apa? Ukuran riya ni bukan atas orang tengok atau orang tidak tengok, tapi atas ukuran apakah dia ada niat untuk orang tengok, untuk dia memperlihatkan kepada orang dan orang tengok atau tidak. Jadi kena bezalah. Jadi kalau ada orang buat amalan soleh, ada orang tengok, orang sanjung dia, jangan kata amalan dia riya, tidak. Kemudian kita tengok orang tu buat sembahyang, buat ibadah seorang tak ada orang tengok, oh ini lah, tak semestinya lagi. Boleh jadi belaka. Boleh jadi belaka. Sebab apa? Yang menentukan perkara ni riya tak riya ni atas niat gerak hati dia. Baik. Mana-mana amalan soleh, amalan qurbah, amalan soleh, amalan kebaikan yang dibuat, bila ada unsur sum'ah, bila ada unsur riya, dia tidak diakui sebagai ibadah. Tidak dikira. Sekalipun dari segi zahirnya tu memang berbentuk ibadah, tapi dari segi perkiraannya dia tidak diiktiraf sebagai ibadah. Itu yang perlu kita faham. Baik. Jadi atau juga kita boleh sebut dia tidak diterima oleh Allah. Kalau kita nak namakan ibadah, tapi ibadah yang tidak diterima kalau ada unsur sum'ah dan ada unsur riya. Baik. Kadang-kadang
berlaku sesuatu yang dinamakan riak yang sama-sama. Jadi Syekh ni nak beri kepada kita, nak contohkan kepada kita ni, jenis balik daripada berpindah daripada dunia kepada dunia juga. Daripada alam ke alam juga. Antaranya dalam bentuk riak yang sama-sama. Kalau riak yang terang-terang tu jelaslah. Kita buat amalan kebaikan ni memang awal-awal lagi niat kita supaya orang tengok. Orang tengok, orang tahu, dan kita mendapat kedudukan padanya lah, dipandang sebagai baik dan sebagainya. Itu memang riak lah, terang-terang. Sekarang ni ada sejenis riak dipanggil riak yang khafi, riak yang sama-sama. Dan riak yang sama-sama ni lah contoh yang baik untuk menjelaskan maksud berpindah daripada dunia ke dunia juga. Guana tu dia buat ibadah, dia buat amal soleh, dia bersedekah, dia berzikir dan sebagainya. Dia buat amalan soleh tadi tu, masa dia buat tak ada tujuan pun untuk dia orang tengok dia. Tak ada. Memang kerana Allah Ta'ala. Tapi ujung-ujung tu dia ada nyakut juga sikit mata kain. Masa dia buat tu tak ada, dia buat tak ada niat supaya orang tengok, orang tahu, tak ada niat. Memang dia buat kerana Allah Ta'ala. Tak ada lah unsur riak. Tapi dia ada tanam niat sikit dalam hati dia. Nanti kalau aku mati lagi orang tahu, biar orang tahu jugalah aku ni. Masa dia buat tu tak ada. Tapi lepas mati lagi biar orang tahulah amalan-amalan aku ni. Dia nyakut kau sikit. Jadi yang ni masa dia buat tu nampak clear, bersih. Tapi rupanya dengan niat tadi tu dia menukar wajah ibadah dia, tukar jadi riak balik semula. Maka ini termasuk daripada berpindah, berubah daripada dunia ke dunia juga. Itu yang dikatakan oleh Syekh Muhammad. Jadi persoalannya mudah-mudahnya mudah sangat, tapi dijelaskan ni supaya kita dapat tahu benda ni dan supaya dapat mengelaklah daripada benda ni. Perkara sebenarnya tu mudah, iaitu kita buat amalan kita biarlah kerana Allah Ta'ala. Orang tahu ke, tak tahu ke, orang puji ke, tak puji ke, orang puji akan datang ke, puji sekarang ke, jangan kisah. Kalau berlaku benda tu, itu rahmat Allah. Contohnya kalau kita buat baik, orang tahu dan orang puji kita, itu rahmat Allah kepada kita. Asalkan kalau kita buat tu tidak ada tujuan lain kecuali mencari redha Allah. Ataupun kita buat amalan soleh ni, suatu ketika tiba-tiba orang tahu, jadi suhu, menjadi sebutan orang, alhamdulillah, itu pun niat Allah kepada kita. Asalkan masa kita buat tu, itu bukan tujuan kita. Itu dia. Jadi tasawuf menganjurkan kita ni supaya lurus kiblat kalbu kita tu kepada Allah. Itu ajaran. Adapun manusia, dipandang oleh manusia, dipuji, dilihat diketahui oleh manusia, itu terserah kepada Allah. Bila Allah Ta'ala nak memuliakan kita, dijadikan orang tengok, orang tahu amalan kita. Itu terserah kepada Allah, urusan dia. Bila dia nak memuliakan seseorang, maka dijadikanlah orang tahu tentang kedudukan dia tu. Yang penting, masa dia buat tu, tak ada tujuan lain kecuali mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang dianjurkan oleh Syekh Ibn Atta'. Adapun berkait dengan masalah riak yang saya sebutkan tadi, mungkin ada kemuskilan sikit. Masalah riak tadi tu mungkin ada kemuskilan. Beberapa perkara yang kita kadang-kadang muskil. Satu, yang dinamakan riak. Yang kedua, khatir riak. Dua benda yang berbeza. Riak ni, iaitu orang yang memang kosak awal dia, niat awal dia tu untuk dia perlihatkan kepada orang. Memang itu gerak niat dia, niat kemahuan dia. Dia buat ni untuk memperlihatkan dan supaya dilihat oleh orang. Itu riak. Cuma berlaku satu keadaan, itu bukan niat dia, tapi mari lintasan. Dia buat bukan untuk dia tunjuk ke orang. Dan dia tidak ada niat supaya orang tengok amalan dia tu, tapi mari lintasan. Khawatir. Yang tu panggil khawatir riak. Dua benda ni lain. Hak pertama tu memang niat dia untuk dia perlihat ke orang. Memang niat dia supaya orang tengok, itu riak asli dan itu memang membatalkan pahala amal dia. Adapun khawatir riak ini tidak.
Kerana itu bukan niat dia, bukan tujuan dia. Cuma mari gangguan tu, lintasan tu. Orang mari tengok, orang tengok tu. Macam-macam lagi. Kita semua kita niat, tak ada tujuan tu Allah. Tapi ada orang, ada betul lah ada orang. Orang tengok mu ni. Gini-gini. Dia mari, lintasan tu. Jadi yang itu bukan riak, tapi khatir, lintasan. Yang ini tidak membatalkan, cuma menghilangkan fokus ibadah kita tu. Menghilangkan khusyuk ibadah kita tu dengan benda tu. Tapi amalan tu tidak dinamakan amalan riak, yang riak. Kita kena faham, jangan. Sebab ada orang kita dia takut Allah. Kita tak ambuh riak, tapi dia marah gini, warna apa. Jadi dia sama dah. Jadi dia akhir sekali dia kecewa lah. Amalan aku ni tak ada benda, tak ada berasa pun boleh pakai. Padahal hak mari itu khatir lintasan dia. Bukan kehendak dia, tak ambuh pun, tapi mari ni, tengok lagi ni. Itu lintasan. Bukan riak. Tapi ganggu konsentrasi. Ganggu fokus. Ganggu tumpuan ingatan kita kepada Allah. Sehingga kita tak dapat mengkhusyukkan hati dengan sebaik-baik, ya? Dengan khawatir-khawatir lintasan-lintasan. Itu kena beza dua tu. Yang kedua, tentang amalan yang bercampur. Saya sebut sikit tentang amalan yang bercampur antara riak dan ikhlas. Boleh pakai doa amalan gini ni, campur dua ni. Maka ulama-ulama kita, oleh kerana tidak ada dalil yang jelas yang terang menyebut perkara ni dalam nas Al-Quran dan hadis, maka ulama dengan ijtihad mereka tu, mereka memberikan penjelasan. Dia kata kena tengok mana yang lebih kuat, dorongan ikhlas ke ataupun dorongan riak. Hak jenis campur ni. Tengok dorongan yang mendorong dia untuk buat amal ni. Ikhlas hati dia ke atau riak? Dua-dua tu ada belakang tu. Sekiranya dorongan yang menggerakkan dia amal tu ikhlas lebih berat, 60. Berbanding dorongan riak tu ada 40 je. Maka amalan tu tetap dikira sah dan diterima, diberi ganjaran, tetapi berkuranglah sekadar keikhlasan dia tu dia dapat. Jadi kena tengok berat. Penyelesaian yang kedua, uraian yang kedua yang diberikan oleh ulama-ulama ahli tasawuf ni, dia kata dia tengok mana yang asal, mana yang furu'. Tengok mana asal dulu, mana yang furu'. Ukurannya situ. Kalau asal yang menggerakkan amalan dia itu adalah riak, memang tak pakai. Tapi kalau asal dia bukan riak, ikhlas, tapi mari tengah jalan, dia jadi furuk dia tu, maka masih dikira. Cuma berkuranglah dari segi ganjaran dia tu, menurut. Contohnya macam mana? Kita semayang biasa, semayang duha. Contoh semayang duha, kita selalu buat 2 rakaat. Tapi satu hari tu kita semayang ada orang ramai, tambah 2 lagi, jadi 4. Ataupun kita semayang, contohnya biasa-biasa kita semayang, baca surah, kita baca Fatihah, baca surah, qul ya qul wallah je, itu je. Tapi kebetulan semayang sekali tu nampak ada orang ramai ikut ni baca surah Sajdah atau surah Yasin, baca surah Yasin kan. Tapi asal dia semayang tu memang ikhlas, tapi tengah jalan tu mari tu. Maka yang jenis macam ni dia tengok mana usul. Awal dia tu sekiranya ikhlas dikira, masih dikira. Cuma ganjaran dia tu maka berkuranglah menurut kadar keikhlasan dia tu. Itu huraian-huraian yang diberikan oleh ulama berkait dengan yang jenis bercampur. Tengok peratusan mana lebih besar, ada yang menyebut macam tu, dan ada yang menyebut tengok mana asal, mana furuk dan cabang dia tu. Sekiranya asal dia ikhlas, furuk dia tu mari tengah jalan tu, cabang dia tu yang tidak ikhlas, maka masih terkira lagi lah. Ataupun yang ikhlasnya lebih besar daripada riaknya, masih dikira lagi. Itu antara solusi atau penyelesaian yang dijelaskan oleh ulama-ulama. Dan sebahagian daripada keterangan ini ada disebut di dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Cuba tengok pada kitab itulah, boleh rujuk situ. Baik. Dan apabila telah bersih dari semua itu, bersih daripada sum'ah, bersih daripada riak, kemudian beramal terdorong oleh kerana
menginginkan kedudukan atau kekayaan. Dia buat amalan untuk riak, nyakit riak tak ada dah. Nyakit semua tak ada dah. Tapi tiba-tiba timbul dia berkait dengan amalan dia ni, mudah-mudahan amalan dia ni memberikan dia ni kedudukan, menjadikan dia ni orang yang dengan sebab amalan dia tu, dia mengharapkan mudah-mudahan dia dapat kedudukan lah, dapat pangkat ke, dapat apa ke apa ke. Tadi riak ni nak suruh orang tengok, tak ada tu. Nak suruh orang dengar dan orang sebut-sebut tentang kebaikan, tak ada juga tu. Cuma amalan dia buat ni, dia mengharapkan mudah-mudahan menjadi sebab dia ni akan dapat kedudukan. Atau kekayaan, mudah-mudahan amalan dia buat ni dengan berkat dia dapat jadi kekayaan dia. Yang tu macam mana? Atau kekeramatan dunia, dia amalan, dia buat amalan, mudah-mudahan dia dapat, Allah Ta'ala beri dia perkara-perkara yang aneh, perkara yang pelik, keramat, luar biasa. Dia ada tujuan. Riak tak ada, semua tak ada, tapi ada tujuan-tujuan dia. Kekeramatan dunia atau akhirat, keramat juga. Keramat dunia ni perkara-perkara aneh yang berlaku dunia lah. Jalan atas air, ataupun orang tembak dah kena, tembak dah, tikam dah lu, ataupun tak kira lah, jalan atas api, perkara-perkara pelik ni berlaku. Keramat dunia. Keramat akhirat, ianya mendapat pangkat dan kedudukan dalam syurga nanti sebagai orang berkedudukan, sebab manusia ni di akhirat nanti dia macam dunia juga. Sebagaimana dunia ni ada raja, ada pembesar, ada orang ramai, di akhirat pun macam tu juga. Cuma bezanya dunia ni orang yang dapat pangkat raja tu dengan sebab-sebab tertentu, keturunan lah, itulah macam-macam. Tapi di akhirat tu adalah kerana amalan soleh dia lah yang akan menetapkan sama dia jadi raja ke, jadi pembesar ke, jadi orang ramai ke, amalan soleh dia, keyakinan, iman dia dan amal soleh dia. Tapi tetap ada juga bahawa manusia di akhirat tidak sama dari segi kedudukan. Maka ada yang mulia, ada yang kurang dan sebagainya. Tapi semuanya itu tetap, kalau dalam syurga tetap dengan rahmat dan nikmat lah. Cuma tahapan dia tu. Jadi sekarang dia berbuat ibadah tu tujuannya untuk dapat keramat, sama ada keramat dunia atau keramat akhirat. Keramat akhirat dengan mana dan dia? Dia menjadi orang yang berkedudukan di akhirat nanti sebagai orang yang terpandang di akhirat, paling mulia daripada orang lain. Itu keramat akhirat. Dan dia ada niat tu, mudah-mudahan dia dapat. Baik. Sebab itu masih termasuk alam hawa nafsu. Dari sudut pandang tasawuf, niat-niat tadi itu masih dikira sebagai terpengaruh dengan dorongan hawa nafsu. Cuma dia bukanlah benda yang salah, dia bukanlah benda yang berdosa, dia bukanlah benda-benda yang dilarang. Kalau dia buat amalan atas dorongan niat, atas dorongan riak, atas dorongan sum'ah, memang benda tu benda yang dilarang, dosa. Tapi kalau pendorong amalan dia merupakan benda-benda tadi tu, iaitu dia nak kedudukan, dia nak kekayaan, dengan berkat amalan dia tu, kekeramatan dunia dan akhirat, semua itu tidak salah. Tetapi dari sudut pandang tasawuf, tak comel mana juga. Tak comel mana. Dari sudut pandang tasawuf. Jadi sebab itulah, jangan kita kata orang beramal nak dapatkan pahala itu sebagai salah, dosa, tidak. Orang yang beramal untuk mendapatkan pahala, dia sudah dikira termasuk dalam kelompok orang yang ikhlas. Tetapi tahap ikhlas dia tu tidaklah setinggi keikhlasan orang yang beramal tidak ada tujuan tu melainkan kerana Allah Ta'ala. Jadi perkara ni kalau dalam kaedah usuluddin orang panggil hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Perkara tu perkara baik pada orang, kepada kita semua ni molek dah pada kita, tapi pada golongan orang yang lebih dekat kepada Allah Ta'ala, dia agak tak baik, tak molek dengan dia, kurang bagus. Macam kita lah, kita makan kedai kopi, minum air, makan mi mamak ke apa-apa ke, kedai-kedai tepi jalan tu tak ada masalah. Tapi kalau seorang yang bertaraf pembesar, raja dan sebagainya pergi makan situ, memang canggung lah, tak comel lah. Pada martabat dia tu bukan tempat dia lah. Tapi tak salah kalau nak pergi mi mamak sudah. Tapi dengan kedudukan dia tu bukan tempat dia. Mungkin penasihat istiadat tu mungkin akan marah, akan larang. Maka sama juga.
sesuatu perkara tu pada orang awam, orang ramai macam kita ni bukan satu kesalahan, tetapi pada orang yang mempunyai kedudukan yang lebih khusus dengan Allah Ta'ala, dianggap benda tu tak molek. Maka demikianlah kes berkaitan dengan orang yang beramal mengharapkan pahala. Kerana pahala yang diharap tu bukan daripada orang lain, bukan daripada sesiapa, tetap pahala tu diharapkan daripada Allah. Jadi tak bolehlah kita kata orang yang beramal mengharapkan pahala ganjaran daripada Allah Ta'ala tu sebagai tidak ikhlas. Jangan, itu salah bahasa. Dia sudah dikira ikhlas, cuma tahapan ikhlas dia tu agak rendah sikit berbanding dengan orang yang beramal semata-mata kerana Allah tidak mengharapkan pahala, itu lebih baik. Itu saja. Sebab dulu kita dengar juga kata-kata setengah orang beramal nak pahala tak ikhlas. Jadi bahasa tu salah. Perkara tu salah, tidak betul. Tetap ikhlas. Itu martabat keikhlasan dia itu saja yang agak kurang berbanding dengan keikhlasan orang yang beramal semata-mata mencari redha Allah. Jadi sebab itu masih termasuk alam hawa nafsu, yakni tujuan-tujuan dengan amalan soleh kita tu supaya dapat kedudukan, dapat kekayaan, dapat kekeramatan dunia dan akhirat. Sekalipun benda tu tidak salah, tetapi dikira masih menurut kemahuan kita lagi. Nisbah kepada kesufian kau tak jernih molek lah. Tapi benda tu bukan benda yang salah. Tetapi belum mencapai tujuan ikhlas, yakni hakikat ikhlas lah. Tak capai lagi hakikat ikhlas yang sebenar, yang bererti bersih dari segala tujuan selain melulu, yakni mutlak atau semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tinggal lagi ikhlas tu tetap ikhlas dah, cuma tahap ikhlas yang dianggap bersih ni tak ada tujuan lain tu mungkin tak sampai situ je. Tapi sudah dikira dalam kelompok ikhlas lah. Kerana itu selama berpindah dari alam ke alam, yakni berpindah daripada dunia ke dunia, daripada makhluk ke makhluk, tidak beza dengan keldai yang berputar di sekitar penggilingan. Jadi kalau perjalanan kita dalam bentuk daripada dunia ke dunia, dengan arti kita berubah daripada tak buat ibadah ke buat ibadah, tapi tujuan ibadah kita tu tujuan yang salah, maka perjalanan kita dikatakan daripada dunia ke dunia juga. Maka dia, kata Syekh Ibn Atta', seumpamalah kedai hak musing tadi tu. Musing yang berfungsi, yang tugas dia duk nak putar kepada batu giling tu. Jadi dia akan berjalan semua, tak berhenti berjalan. Tapi rupanya dari segi jarak dia tidak membawa jarak, tak ada jarak. Kerana dia akan pusing tempat yang sama, balik ke tempat asal dia. Jadi demikianlah perjalanan orang yang berubah tadi tu. Pastikan bahawa perubahan yang berlaku itu daripada dunia ke akhirat, daripada makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan daripada dunia ke dunia, yakni daripada alam ke alam juga. Baik, tetapi seharusnya sekali berangkat dari alam langsung menuju pencipta alam. Yang sepatutnya kita ni, perjalanan kita ni berpindah daripada pandang kepada makhluk terus memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau pandangan qalbu kita, kalau kita tengok dari segi perubahan pandangan qalbu kita, pandangan makrifat hati kita ni, kita berpindah daripada hati yang berpaut bergantung harap kepada makhluk, sehingga kita mula melihat kebenaran ketuhanan Allah, kekuasaan dia, kehendak Tuhan dia, sehingga hati kita ni mula berpaut yakin kepada dia saja. Itu berpindah daripada makhluk kepada Allah. Jangan kita berpindah daripada makhluk hati yang berpaut kepada manusia dan sebagainya, akhir kali kita berpindah kepada kakah lain. Kerihlah, tukarlah, inilah, macam-macam. Itu tu sama kau. Daripada dunia ke dunia juga. Contoh, ada orang kita kadang-kadang dia biasa orang mengaji ilmu kebatinan lah. Jadi perpindahan dia sebenarnya daripada dunia ke dunia juga. Selama ni dia
dia takut orang, dia bimbang orang. Sekarang tak takut dah. Sebab apa? Ada keris tangan dia, keris sakti. Ataupun tukar air kemak ni. Orang nak kacau dia. Waktu tu hakikat sebenar pindah daripada dunia ke dunia juga. Kehendak sebenarnya, kalau hati sebelum ni dia berpaut untuk bimbang ke makhluk, sekarang dia mula melihat kebenaran Allah, kekuasaan dia, lalu hati dia tak paut dah. Semata-mata berpaut kepada Allah yang Maha Esa. Itulah. Berpindah daripada makhluk kepada Allah, daripada dunia ke akhirat. Kerana itu Nabi Isa alaihi salam pernah berkata kepada sahabat Hawariyin. Sahabat-sahabat Nabi Isa ni dipanggil Hawariyin dan tak ramai jumlah dia. Semua yang ada padamu dari berbagai nikmat, dari berbagai nikmat kesenangan itu langsung, yakni terus dari kurnia Allah kepadamu. Manakah kiranya yang lebih besar harganya, yakni nilainya? Apakah pemberiannya ataukah yang memberi? Hal ini pandangan kesufian yang halus sikit. Sekarang kita terima contohnya yang disebut oleh Nabi Isa ni, sebut kepada Hawariyun ni, mereka ni telah diberikan Allah dengan nikmat yang bermacam-macam lah. Baik, mana yang lebih besar? Merasa senang dengan nikmat-nikmat tu ataupun merasa senang dengan Allah yang memberikan nikmat tu? Jadi kalau kita merasa senang dengan nikmat tu, maka itu dari segi makrifatnya tu masih berpaut dengan dunia juga. Maka tasawuf menganjurkan kita supaya tingkatkan, supaya kita merasa senang dengan Allah yang memberikan nikmat tu. Contohnya tuan, kita nampak beza ni, kat mana beza? Kalau hati kita ni merasa senang dengan nikmat tu, maka yang menentukan kita senang tak senang, tengok banyak sikit nikmat yang kita dapat tu lah. Kalau dapat besar nikmat tu, sedap hati. Bila boleh sikit, mepeh dah. Jadi moyok sikit lah. Tak gagal. Itu tanda kita senang dengan nikmat. Tapi sebenarnya dari satu segi molek dah tu. Yang penting kita mensyukuri dia. Dari segi itu bukan benda yang buruk. Buruk ni bila kita mengkufuri nikmat tu. Maksudnya kita tidak menghargainya, tidak memanfaatkannya atau menyalahgunakannya. Itu salah. Sekarang tak ada unsur tu, tak ada unsur kita mengkufuri, menyalahgunakan nikmat tu, tak ada. Cuma tinggal lagi bila boleh sikat ni, tak galak mana kata orang. Tak galak mana. Tapi bila boleh banyak, kita galak sikit. Itu tanda hati kita masa senang dengan nikmat. Tetapi yang dianjurkan dalam tasawuf, supaya kita berusaha meningkatkan tahapan tu, supaya kita merasa senang dengan pemberi nikmat. Maka kat mana beza dia tu? Orang yang merasa senang dengan pemberi nikmat ni, dia tak kisah sikit ke banyak, boleh je Allah dia beri aku lah ni. Jadi orang yang tanda dia akan senang belaka, sama ada sikit ke boleh, banyak dia. Sebab apa? Kerana dia senang dengan pemberi dia tu. Dia berikan ke Allah, alhamdulillah. Banyak sikit tak kisah. Itu tanda bahawa hatinya cenderung untuk merasa senang dengan Allah yang memberi nikmat. Dan itulah yang lebih mulia dalam tasawuf. Adapun yang merasa senang dengan nikmat bukan kepada pemberinya, maka tadilah dia akan tengok kepada nikmat yang didapat. Maka sekiranya banyak, senanglah. Kalau kurang, kuranglah kesenangan itu. Tapi dua-dua ni tetap dikira baik. Asalkan dia tidak mengkufurinya, tidak menyalahgunakannya, dan juga ataupun tidak memanfaatkannya. Asalkan tak gitu je, maka dia tetap baik belakalah. Cuma mana yang lebih baik tadi? Orang yang merasa senang dengan pemberi nikmat. Jadi dalam kisah ni, Nabi Isa ditanya sahabat dia, mana yang lebih, yang kita rasa pandang besar, sama ada nikmat yang Allah Ta'ala kurnia kepada kita tu, atau kepada Allah yang menggunakan nikmat tu.
Itu pertanyaan Nabi Isa kepada sahabat-sahabat beliau Hawariyun. Baik, sesungguhnya kepada Tuhanmu itulah puncak segala tujuan. Yakni kalau kita perhatikan, kalau kita tengok renung baik-baik, kesudahan segala perkara itu akhir sekali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa saja urusan, senang susah, rugi untung, dunia akhirat dan sebagainya, akhir kalau kita tengok perhati, akhir sekali balik punca sekali, akhir sekali baliknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Balik masalah sakit ke tak sakit ke, itu ke ini ke, orang macam-macam lah kita cari jalan, akhir kali balik ke dia, balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang bukan saja dicipta tapi dia atur alam ini dengan sebaik-baiknya. Sebab sesiapa yang telah mendapatkan Allah, yakni orang yang hatinya itu dibukakan rahsia qalbu dia itu sehingga dapat melihat rahsia-rahsia keagungan sifat dia itu, jalal dia, jamal dia, kamal dia tu, Allah Ta'ala bukakan hati dia, nampak dengan penuh keyakinan tentang kesempurnaan sifat-sifat Tuhan tu, sehingga Allah Ta'ala tu kedudukan Allah Ta'ala dalam hati dia tu mendahului benda-benda lain. Allah Ta'ala tu menjadi keutamaan dia, menjadi tempat keyakinan dia, tempat harapan dia, lebih tinggi, lebih kuat berbanding yang lain. Maka sesiapa yang mencapai darjah ni, yang macam ni, baik. Sebab sesiapa yang telah mendapatkan Allah dengan mana tadi? Orang yang kalbunya tu melihat Allah lebih daripada yang lain, bererti telah mencapai segala sesuatu. Kalau dia betul-betul dapat gitu, yakinlah berarti dia telah mencapai segala perkara. Ibaratnya kalau kita ni rapat dengan token, habis cerita bawah tu. Kalau token ni rapat dengan kita kau, tak ada apa bawah tu, urusan-urusan lain beres, selesai, clear lah. Maka demikianlah dalam dunia tasawuf pun macam tu. Sesiapa yang mendapati Allah, yakni orang yang kalbu dia tu melihat kenyataan rahsia ketuhanan Allah tu sehingga meletakkan Allah mendahului yang lain, maka segala perkara tu akan jadi tunduk ke dia. Tapi sejauh mana kita capai, itu ialah persoalannya, sejauh mana kita capai. Tapi sesiapa yang capai, memang. Dan awliya Allah, para wali Allah yang Allah telah muliakan tu, memang orang yang sudah sampai hakikat ni. Jadi tinggal lagi kita ni sejauh mana kita sampai, kau masing-masing lah. Tapi sesiapa yang sampai benda tu, maka artinya dia telah mencapai segala sesuatu. Sebab apa? Ibarat kau kalau dia berjaya sampai ke Swiss kau, lampu mana-mana duduk tangan dia lah, macam tu. Kipah ke lampu ke duduk tangan dia. Sebab apa? Dia sampai Swiss dah tu. Bila Swiss duduk tangan dia, dalam tangan dia belakang dah. Bandingkan macam tu lah. Maka sesiapa yang kalbu dia tu dekat dengan Allah, mencapai hakikat Allah Subhanahu Wa Taala tu, maka segala urusan tu dia sudah menguasai. Secara tak langsung dia telah mencapai segala-galanya. Sebab apa? Kerana punca segala sesuatu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya mana? Dalilnya. Kita cakap urusan agama ni kena rujuk dalil lah. Kita tengok dalil lah. Baik mana benda gini? Dalam hal ini ni, persoalan perkara-perkara macam ni, kalau kita tengok ahli-ahli tasawuf, kalau dia bercakap hal-hal kedudukan manusia dekat dengan Allah Ta'ala, sehingga siapa yang dekat dengan Allah Ta'ala, dia mencapai segala sesuatu ni, dia akan balik kepada hadis taqarrub. Hadis yang menjelaskan tentang bagaimana manusia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka antara yang disebut dalam hadis tu, manusia ni bila mencapai suatu kedudukan dekat dalam hubungan dia dengan Allah Ta'ala tu, hadis menyebut menggunakan bahasa yang kita tak boleh nak faham secara zahir, dia akan membawa kepada i'tiqad yang salah kalau faham secara zahir. Fa iza ahbabtuhu kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila aku kasih kepada seorang tu, yang alamat kedudukan dekat seorang dengan Allah Ta'ala ni, kuntu sama'ahu, akulah yang jadi pendengaran dia tu. Jadi kita tak nak faham bahawa kita jadi Tuhan kita tu salah lah.
Jadi nak kabarnya Tuhan nak beritahu kedudukan dekat orang ni seolah-olah akulah yang jadi pendengaran dia. Nak kabarnya boleh. Allah Ta'ala beri kemampuan mendengar dia tu di luar kemampuan kita dengar orang ni. Apa yang kita dengar, dia boleh dengar oleh dia. Wa basaruhu allazi yubsiru bi. Akulah yang menjadi penglihatan dia, yang dengannya dia melihat. Bukan berarti kita jadi Tuhan-Tuhan jadi gitu, tidak. Tapi Allah Ta'ala beritahu bila seorang tu dekat dengan aku, maka aku seolah-olahnya, bahasa mudah kita faham, seolah-olahnya aku jadi penglihatannya. Dah kan? Kalau kita ni penglihatan sebagai manusia ni ada batasan, ada hak, maka orang yang sampai darjah tu penglihatan dia tak ada batasan kadang-kadang menurut qada pemberian Allah lah. Maka di sinilah kita boleh faham bagaimana apa yang berlaku pada kisah-kisah para sahabat dan aulia yang lain ridwanullah alaihim ajmain. Sayyidina Umar macam mana dia boleh beri perintah kepada bala jendera dia tu, Sariyah yang duduk di Nahawin tu, jauh ribuan batu. Pertama sekali, macam mana dia boleh tahu? Dia bukan depan mata. Baca kisah Sayyidina Umar ni masa dia tengah khutbah di Madinah. Tiba-tiba dia perintah bala tentera dia, ilal jabal, lari ke bukit. Pertama sekali, macam mana dia boleh nampak? Bukan sekilo pun tak nampak dah. Lepas daripada pintu sejid tu pun kelabu mata dah kita. Ni ribuan batu, macam mana dia boleh nampak? Lepas tu, macam mana suara dia boleh sampai yang askar dia tu, bala tentera boleh dengar. Kerana Sariyah bila selepas tu beritahu, aku dengar suara Sayyidina Umar ni. Aku dengar. Perintah aku supaya lari, naik ke bukit, naik ke atas bukit. Sebab dia nak kena kepung dah masa tu. Dan dia ikut, dia naik ke atas bukit, dia selamat daripada kepungan. Macam mana boleh jadi? Ni rahsia hadis. Jadi hadis itu seolah-olahnya macam tu. Itu tafsiran yang baik, yang mudah untuk kita faham. Tapi hadis itu beritahu, jadi itu maksudnya bila sesiapa yang mencapai Allah, hatinya, kalbu dia mendapati Allah, dia akan mendapati segala-galanya. Itu maksudnya. Sebab apa? Macam Suwi tadi lah. Suwi duduk tangan dia. Macam tu tamsilah. Yani oleh kerana segala sesuatu itu berpunca daripada Allah, maka sesiapa yang dekat dengan dia tu seolah-olahnya segala sesuatu tu jadi tak jadi masalah lagi lah. Kalau dikendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita sebagai orang Islam ni, kita bukan saja bergantung kepada aspek-aspek kebendaan, bukan saja bergantung kepada sebab musabab, tapi jauh yang lebih penting adalah keyakinan kalbu kita kepada Allah sebagai seorang Muslim. Kalau orang tidak beriman, tak berkata apalah, memang dia bergantung pada sebab musabab lah, dia bergantung kepada kebendaan je lah. Tapi kalau orang mukmin, salah satu daripada kekuatan dia tu duduk pada keyakinan dia tu, tauhid dan marifat hati. Selain daripada kebendaan sebab musabab dan benda-benda yang menjadi wasilah sebab musabab, itu sebahagian. Tapi asas dia tu keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikit lagi dah. Jadi katanya, sebab sesiapa yang telah mendapatkan Allah, yang ini sudah mencapai kedudukan dekat dengan Allah, kalbu dia tu Allah Ta'ala bukakan hijab, lalu melihat rahsia-rahsia keagungannya, sehingga memperoleh hakikat keyakinan terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat kesempurnaan dia, dan bermacam-macam lagi dengan penuh keyakinan. Jadi berarti telah mencapai segala sesuatu. Berarti dia telah mencapai segala sesuatu. Sebab apa? Kerana semuanya itu kembalinya kepada Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Baik pun urusan dunia maupun urusan akhirat. Urusan dunia pun macam tu, urusan akhirat pun macam tu juga. Yani segala urusan tu dia akan balik kepada Allah. Maka sesiapa yang mendapati Allah, dekat dengannya, maka berarti dia telah mencapai segala perkara tadi itu, sama ada dunia ataupun akhirat. Demikianlah
kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-51, yang kalau boleh kita simpulkan balik tentang kalam hikmah ini, iaitu Syekh Ibn Atta menganjurkan kita supaya melakukan perjalanan perubahan. Dan itu yang dituntut dalam Islam, supaya kita ini sentiasa berubah menjadi yang lebih baik. Amalan kita, keyakinan kita, akhlak kita, ilmu kita, sifat kita, biar ada peningkatan perubahan. Dan perubahan itu biarlah perubahan kepada yang lebih baik, peningkatan kepada yang lebih tinggi kedudukannya itu. Dan jangan kita terperangkap dengan satu bentuk perubahan, nampak macam perubahan tapi rupanya tidak berubah, bahkan lebih merosok lagi. Jangan. Jadi Syekh Ibn Atta memperingatkan kita, dalam usaha kita ni nak menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih baik, bagus dah tu molek, tapi jaga-jaga ni, ada satu keadaan ni nampak berubah, rupanya dah berubah, boleh asal juga. Dan akhir sekali malam ni saya nak baca kalam hikmah sikit, nak terjemah sikit saja malam ni, iaitu kata Syekh Ibn Atta, wanzur, berkait dengan kalam hikmat tadi tu, saya nak baca terjemahan saja. Wanzur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih fafham qawlahu alaihi salatu wassalam, fahijratuhu ila ma hajara ilaih wa tadabbar hadzal amra in kunta za fahmin. Jadi dalam menjelaskan tentang perubahan ini, Syekh Ibn Atta mengaitkan dengan hijrah. Kerana hijrah artinya berpindah. Hijrah pada makna syariat zahir dia itu perpindahan Nabi lah, daripada Madinah, daripada Mekah ke Madinah. Dan dari sudut pandang tasawuf dia tu, dia ada makna sufi dia tu, perpindahan hijrah tadi. Kalau perpindahan zahir syariat, perpindahan badan lah, badan, tubuh badan Nabi bersama dengan sekumpulan para sahabat, dengan beberapa orang sahabat, kemudian dituruti oleh sahabat-sahabat, ada yang pergi dulu, ada yang kemudian sikit berpindah ke Madinah. Itu sejarah lama. Tapi sejarah itu sudah berakhir. La hijrata ba'dal fatih. Selepas pembukaan kota Mekah, tak berlaku dah hijrah. Maka yang tinggal hijrah maknawi. Hijrah maknawi itulah sebenarnya yang disebut oleh Syekh Ibn Atta pada kalam hikmat tadi tu. Orang yang berusaha nak mengubah diri dia tu sebenarnya dia berhijrah daripada tidak melakukan kebaikan kepada melakukan kebaikan, daripada tidak mengaji ilmu jadi mengaji ilmu, daripada tidak faham menjadi faham, daripada tidak khusyuk menjadi khusyuk. Maka itulah sebenarnya hijrah. Dan hijrah ini berkekalan sampai bila-bila. Cuma tinggal lagi jangan hijrah daripada Mekah balik ke Mekah juga. Itu dia. Maka dalam kisah hijrah ni sikit saya nak jelaskan, dan disebut oleh Syekh Ibn Atta di sini. Dalam hadis Nabi ni, Nabi beritahu ada dua bentuk orang hijrah. Satu orang hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Memang dia pergi ke Madinah, bukan saja badan dia berpindah daripada Mekah ke Madinah, tetapi hakikat pun begitu jugalah. Tapi dalam kes yang sama, ada beberapa kes yang melibatkan orang yang turut berhijrah, badannya berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Memang dia pergi, tapi beberapa kes ini ada yang berhijrah untuk tujuan dia nikah dengan orang puang tu, dia suka duduk tunang, dia duduk di. Jadi ada kes-kes hijrah ini tujuan untuk, di antara mereka yang berhijrah untuk tujuan dia berkahwin dengan perempuan yang berada di sana itu. Dan setengahnya ada tujuan-tujuan lain lagi. Jadi sekarang dua-dua ni melakukan perubahan yang sama, hijrah yang sama. Berpindah dari Mekah pergi ke Madinah belaka.
Tapi satunya dikira hakikat hijrah, satu lagi tidak dikira. Sebab apa tidak dikira? Maka semuanya balik kepada sejauh mana kiblat qalbunya itu menghadap kepada Allah. Maka sesiapa yang hijrahnya ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, bukan zahir dia berhijrah, batin dia pun dikira berhijrah. Tapi orang yang berhijrah dengan tujuan-tujuan yang lain, dia zahir sajalah hijrahnya, tapi hakikatnya tidak dikira sebagai hijrah. Sebab itu hadis menyebut fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka dia berhijrah, maka dapatlah dia kepada apa yang menjadi tujuan dia itu. Maka inilah sebenarnya yang cuba nak disampaikan oleh Syekh Ibn Atta, supaya kita ni melakukan penghijrahan dalam kehidupan kita. Dan benda ni boleh berlaku di mana-mana dan bila-bila masa. Selagi kita masih hidup, selagi tak mati lagi, penghijrahan ini tetap akan berlaku. Sebab apa? Sebab kesempurnaan manusia ni tidak ada titik pengakhir dia. Tidak ada titik pengakhirnya. Dan kita disuruh untuk semaksimal mungkin yang boleh kita buat untuk berhijrah baiki ni, peningkatan dia ni. Dan pastikan hijrah kita itu bukan saja zahir tapi batin juga sekali. Itulah yang dianjurkan dalam tasawuf. Jangan sampai kita terperangkap dengan hijrah yang sifatnya pusing roundabout. Akhir kali balik ke tempat yang sama. Jadi saya rasa sekadar itu sajalah yang ingin saya sampaikan pada malam ini. Dan insya-Allah huraian selanjutnya terhadap kalam hikmat ini akan bersambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.